Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral kali ini. Pantas padu padat pendek aja 10 minit penuh dengan info, janji bermanfaat. Okey, bersama dengan saya Ustaz Herianto Riza Rokman. Apa khabar Ustaz? Sihat bang, alhamdulillah. Ustaz, ini lagi kita nak cerita Ustaz pasal fanatik Ustaz. Banyak benda yang kita fanatik dan baru-baru ni Ustaz yang saya tengok yang sekarang tengah kecoh-kecoh ni Ustaz kan. Ada sebuah filem ni Ustaz. Filem ni mengandungi unsur-unsur keganasan tapi ditonton oleh ramai orang. Salah ke atau tidak Ustaz kita menonton filem-filem atau drama-drama yang berbentuk begini yang ada unsur keganasan? Memang ada unsur keganasan tapi dalam tu pula dia ada unsur persahabatan, unsur mementingkan diri sendiri dan itu juga satu pelajaran sebenarnya Ustaz kan? Betul. Kalau diorang melihat pada konteks keganasan tu dia akan jadi ganas lah. Tapi bang, dia begini, sebab saya percaya movie ni semua unsur ada dalam dia. Kan abang sendiri pun orang movie. Jadi unsur-unsur ni memang dia masuk semua. Tetapi kesan tu kita kena tengok dulu. Kalau dia punya impak tu buruk lebih banyak daripada baik, dalam keadaan yang tidak baik, maka dia boleh pergi kepada sesuatu yang dilarang. Kalau kategori filem ataupun kita menonton movie ni kategori dipanggil hiburan. Konteks dia lah, kita kata dia hiburan. So pertama sekali hiburan dalam Islam ni bukan satu benda yang salah. Itu kita kena clear cut dulu. Sebab saya khawatir kadang-kadang bila kita komen bab ni, ada orang rasa, oh sempit dah Islam ni, itu tak boleh, ni tak boleh. Dari segi hiburan tak ada masalah. Sebab itu zaman Nabi SAW, kalau abang ingat kisah bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah duduk dekat bahu Nabi ni, tak dongak begitu kan, sambil menonton orang Habasyi main lawan pedang. Dia kira macam show lah. Show tu waktu itulah. Masa itu mungkin lah tak ada filem macam kita. Tak ada masalah. Sampai Nabi SAW tanya kepada Sayyidatina Aisyah, okey, puas, seronok. Kemudian barulah beralih. Jadi maknanya tidak ada masalah. Tapi kita kena tengok. Ada kajian dibuat jurnal UiTM. Jurnal Syariah UiTM. Dia buat kajian ni. Kajian tentang kesan daripada hiburan ataupun cerita-cerita yang bentuk begini. Sama ada komedi ke, sama ada dalam bentuk keganasan ke, dan kesan dia kepada sikap. Sebab itu Islam benarkan sesuatu perkara kalau sekiranya benda itu baik. Ada benda movie yang mungkin nampak macam agak kita panggil ada unsur macam keganasan, tapi dia memberi impak, dia memberi kesan yang baik. Dari segi psikologinya sebagainya. Yes. Sebab itu kita tak boleh simply semua kita kata tak boleh, tak. Kalau macam mana pula ada katakan orang ni dia fanatik kepada seseorang figura. Dia fanatik dengan pakaian dia, dengan cara bercakap dia, ya dia akan ikut semua kan. Itu macam mana Ustaz? Bolehkah kita fanatik pada satu figura manusia ni? Dalam Islam sendiri mengajarkan kita untuk jadi orang yang fanatik. Tetapi saya ingat bahasa fanatik ni dia agak kurang tepat. Sebab apa? Saya tengok dalam Kamu Dewan sini, dia fanatik ni maksudnya taksub. Jadi Islam dia tidak mengajar kita taksub kerana taksub ni dia negatif. Tetapi dalam konteks yang abang cakap tadi, dalam makna orang suka cara berpakaian, kita tengok kita orang Islam. Kita orang yang sayang kepada Rasulullah SAW sampai seluruh apa yang ada pada Rasulullah sehinggakan tahap cara makan, cara duduk, cara minum. Maknanya kita tiru. Memang kita diajar begitu, tetapi pada yang baik. Tapi kalau sampai tahap orang fanatik pada kita ni, taksub pada kita, dia nak ikut semua benda yang tak elok pun diikut. Itu memang dilarang dalam Islam. Kalau macam contohnya dia ni seorang artis hebatlah, artis luar negara datang ke negara kita kan. Jadi dia terlampau dapat tiket pun menangis. Sedangkan kalau pernah tak kita tanya pada diri kita sendirilah, pernah tak kita menangis mengalirkan air mata kepada Rasulullah SAW? Inilah masalah kita bang. Bila orang fanatik. Jadi bila media hiburan ni bang, konsep dia datang dan tinggal. Itu saja. Dia bukan datang simpan dalam hati sampai macam tadi itulah. Sampai nak terbawa-bawa, menangis, nak sampai berjerit dan sebagainya. Itu tak kena. Sebab itu bukan cara macam kita. Macam tu tak boleh Ustaz Tak betul. Kita kalau tengok dulu-dulu pun orang Melayu kita, mungkin kita ada suka pada artis tertentu ataupun pada kita panggil influencer ni lah kan. Tetapi tak ada sampai tahap sebagaimana hari ni. Suka pada orang tu bukan sampai tahap kita nak mengagungkan dia. Ustaz rasa kan kalau kita tengok sekarang ni banyak konteks macam artis-artis yang luar negara yang bukan Islam ni, mereka menjadi terkenal terlalu besar. Ada ramai figura-figura yang menjadi fanatik kepada peminat-peminat dia. Dia tak berlaku kepada orang Islam. Adakah Ustaz rasa, pandangan Ustaz, Allah melindungi orang-orang Islam ni yang bergelar selebriti ni supaya tak diagung-agungkan? Bang, ini yang kita sebut sebagai hedonism bang. Dia berhibur tu sampai tahap dia suka orang tu, dia tiru pakaian, dia tiru cara hidup, semua sekali bang. Ini problem. Suka Ronaldo, saya suka. Tapi saya tak ada langgar akidah, saya ikut dia punya pakaian pun masalah dia bukan soal okey. Kalau dia kita sebut tadi, kalau dia ikut benda tu yang elok,
Tak ada masalah. Tapi bila dia ikut apa pakaian-pakaian, cara berpakaian dia dengan rantai dia, kan orang ikut hari ni dengan cara rambutnya dan sebagainya. Itu yang dah cross border. Yang ini yang kita risau. Sebab kalau tidak keterlaluan sampai tahap macam hati-hati luar negara, kalau kita tengok orang sanggup peluk, cium dan sebagainya. Tapi benar berlaku, Ustaz. Dekat negara kita pernah datang artis daripada luar, budak perempuan ni pakai tudung, Ustaz, naik atas pentas tu siap peluk, Ustaz. Ini yang masalah kita. Ini yang kita sebut daripada awal tadi, bang. Bila orang melihat hiburan ni sampai tahap hedonism ni, dia jadi satu penyakit, bang. Terlupa, terleka. Dia dah jadi mengarut. Dia cross border. Itu yang problem. Okey, Ustaz. Itu manusia. Macam mana pula tentang barangan, Ustaz? Ada orang sanggup berhutang, Ustaz. Sebab barangan tu dia fanatik dengan barangan tu, dia sanggup berhutang, berbaris untuk dapatkan barangan tu. Ini macam mana? Barang, Ustaz. Boleh tak kita fanatik pada barang? Ada juga orang mengumpul patung-patung yang kecil-kecil, yang filem-filemnya patung ni semua, sanggup berhabis duit, Ustaz. Bang, sama juga. Jawapan saya kata simple je. Kita nak buat collection ke sebagainya, tujuan apa? Islam tak ajar, bang. Saya pernah pergi ada satu rumah, dia bawa saya melawat rumah dia, memang besar lah rumah dia. Dia kata, Ustaz, ini bilik anak lelaki saya, anak perempuan, anak lelaki, anak sulung. Yang ini bilik kasut. Mabuk saya tengok. Memang kasut je tu. Dah dia duit banyak, Ustaz. Ini problem, bang. Sebab itu kita kata tadi. Engkau suka pada barang ni, okey fine, tak ada masalah. Minat manusia. Tapi soalnya, adakah dia sampai membazir atau tidak? Benda-benda ni semua besok Allah Ta'ala akan soal ke akhirat besok. Jangan main. Tapi yang lain-lain semua dia dah buat dah. Wakaf apa, sedekah apa, semua dah Kita buat. bukan cerita dia tak wakaf. Kita bukan cerita dia tak sedekah. Kita cerita membazir. Itu pun dah ambil kira, Ustaz. Ambil. Sekarang ni Hobi saya, Ustaz. hobi tak ada masalah. Tapi masalah yang kau simpan kasut. Kau kasut kaki ada 2 je. Yang kau simpan kasut sampai 30 apa hal? Sebab aku ada banyak function, Ustaz. Dia akan jawab macam tu. Okey, tak ada masalah. Ha. Kita sebut dah tadi, kalau dia memang pakai, okey bang. Tapi kalau dia suka seronok tengok je. Tudung. Dulu masa mula kahwin, baju bini, baju laki semua combine dekat satu lemari. Lama kahwin, baju laki, lemari lain. Lagi lama kahwin, bilik lain, baju laki. Sebab apa? Koleksi dia punya tudung, dia punya baju banyak. Soalan kita besok ni, siapa yang nak jawab ni? Banyak-banyak ni. Yelah, Ustaz. Mestilah color-color lain, Ustaz. Takkan pakai benda yang sama. Bang, kita tanya simple je bang. Saya simple je. Saya buat analogi simple je. Cuba tanya diri kita, bila last pakai baju yang ni? Okey. Diorang ni tak ada duit, Ustaz. Duit bukan tak ada duit. Duit tak cukup, tapi dia minat sangat sebab seseorang figura tu menggunakan barangan tu, dia sanggup berhutang untuk dapatkan barangan tu. Dan dia dapat beli tapi dia berhutang. Inilah masalah bang. Ini yang kita sebut. Ustaz ni semua masalah. Dah. Bukan bagus. Tak ada masalah. Engkau nak beratur, itu hak engkau. Engkau yang beratur, engkau yang nak luangkan masa. Tapi sanggup tak kalau engkau ruangkan masa yang sama untuk Allah Taala? Engkau sanggup tak ruangkan masa yang sama untuk kebaikan? Jadi maknanya yang kita sebut ni, dan ini dah dibincangkan pun. Orang bukan baru kita bincang. Soal fanatik ni menyebabkan manusia rosak sebenarnya. Dan di-create lah bang. Di-create bang. Abang artis. Memang di-create untuk orang fanatik pada abang. Kalau tidak, siapa nak tengok filem abang? Betul juga. Barang-barang tu pun sama. Ini marketing bang. Marketing side. Kita memang disuruh jadi fanatik. Dia memang create kita. Supaya dia keluar selalu. Supaya orang akhirnya tengok, oi, Rosyam Nur. Jadi dia zikir, Rosyam Nur. Kan? Baik zikir Allah. Tahu pun bang. Jadi sebenarnya kita ni dipanggil apa? Diprojekkan untuk supaya kita fanatik pada suatu barang tadi. Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ada pencerahan hari ni. Sebab fanatik ni sebenarnya dia berbalik kepada satu perkataan, nama dia taksub. Jadi taksub ni dalam Islam ni tak elok. Tak elok. Jadi benda-benda yang memudaratkan akan sentiasa timbul apabila kita fanatik kepada sesuatu manusia atau pembarangan. Ukur baju dekat badan sendiri. Sama ada kemampuan tu ada ke tidak. Tapi kalau ada kemampuan pun, jangan ada pembaziran. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, tepuk dada tanya selera. Yang penting dalam sembang viral, kalau tak pasti, jangan kongsi, jangan kita buat wakaf dosa. Dalam TV9, janji happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka bukan Islam. Jumpa lagi. Terima kasih, Ustaz.